Seterusnya beralih ke negeri di bawah Bayu, hubungan baik Persekutuan dan Sabah kunci kemajuan negeri itu. Laporannya langsung bersama Sabrina Baas. Teruskan Sabrina. Ya Farhatul, kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri amat penting dalam usaha memajukan dan mengangkat martabat Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Sabah mempunyai potensi besar untuk menjadi negeri maju apabila diurus tadbir dengan baik dengan kerjasama kukuh Kerajaan Persekutuan. Sabah itu ada upaya diangkat martabat. Syaratnya mesti urus dengan baik dan kerjasama baik dengan Kerajaan Persekutuan. Tak ada kerjasama baik dengan Kerajaan Persekutuan, sukar kita nak capai. Jadi ini kebaikan kita. Saya datang ini sebagai Perdana Menteri menyatakan saya bersedia mengangkat kedudukan Sabah supaya maju. Datuk Seri Anwar berucap merasmikan blok bangunan baharu Hospital Tawau. Perdana Menteri turut menyeru rakyat Sabah agar tidak terpengaruh dengan retorik sempit berasaskan kaum atau daerah. Sebaliknya mengekalkan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan utama negeri itu. Beliau menegaskan peruntukan besar disalurkan perlu dilaksana dengan berkesan untuk menangani isu infrastruktur asas seperti bekalan air, elektrik dan jalan raya demi kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Hospital Tawau terus memperkukuh peranannya sebagai pusat kesihatan utama di pantai timur Sabah menerusi pelancaran blok baharu bernilai RM223.65 juta. Projek infrastruktur ini menambah 154 katil baharu menjadikan jumlah keseluruhan katil rasmi hospital sebanyak 585 katil. Selain turut meningkatkan kapasiti bilik pembedahan, bilik konsultasi pakar dan ruang rawatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, Hospital Tawau bukan sekadar pusat rawatan tempatan tetapi memainkan peranan penting menyokong perkhidmatan kesihatan bagi daerah sekitar termasuk Semporna, Kunak dan Lahadatu. Dengan keupayaan baharu itu, rakyat di kawasan luar bandar dapat mengakses rawatan lebih cepat, dekat dan selesa. Blok baru ini turut memperkukuh kapasiti tenaga kerja hospital dengan perluasan penjawatan klinikal dan sokongan. Sabah melakar satu lagi sejarah penting dalam pembangunan ekonomi mampan dengan memeterai memorandum persefahaman MOU Blue Financing bersama Maybank Group Global Banking bagi memperkukuh pelaksanaan agenda ekonomi biru di negeri ini. Majlis menandatangani MOU itu disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Menara Kinabalu. Pemeteraian MOU ini menandakan komitmen kerajaan negeri untuk menjadikan Sabah sebagai peneraju utama dalam pembangunan ekonomi berasaskan sumber laut dan maritim di rantau ini. Bercakap kepada media, Datuk Haji Ji berkata MOU ini merupakan langkah penting memperkenal pembiayaan mampan berasaskan ekonomi biru. Ia membuka akses kepada kemudahan kewangan bagi projek kajian dan syarikat yang memberi impak positif kepada ekonomi serta alam sekitar, termasuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Untuk membiayai projek Blue Economy di Sabah. Projek Blue Economy ini adalah satu program inisiatif baru kerajaan negeri yang kita melaksanakan sekarang ini. Jadi dengan bantuan daripada institusi kewangan Maybank akan mempermudahkan lagi kita melaksanakan program dan projek-projek Blue Economy ini. Kerjasama strategik ini akan membantu menjadikan Sabah hub ekonomi biru yang progresif dan mampan. Seterusnya memberi manfaat langsung kepada rakyat dan komuniti pesisir melalui peningkatan aktiviti ekonomi dan peluang pekerjaan. RM15 juta diperuntukkan bagi memulakan projek pembinaan Politeknik Kota Belud. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, projek di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK13 itu secara keseluruhan menelan kos RM250 juta. Untuk Politeknik ini kita melihat dari segi
keperluan program-program untuk high growth, high value, iaitu bagi kita memberikan penekanan khususnya dalam bidang-bidang TVET, high TVET yang ada nilai pasaran yang baik, termasuklah dalam bidang AI, dalam teknologi hijau dan lain-lain yang ada kaitan juga dengan keperluan negeri Sabah untuk program yang akan diaturkan. Dato' Seri Dr. Zamri ditemui media selepas majlis peletakan batu asas Politeknik Kota Belud. Pembinaan Politeknik ini sebagai bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memperkukuh pembangunan pendidikan tinggi di negeri ini. Kerajaan Persekutuan komited mengembalikan hak serta menyelesaikan pelbagai isu yang dihadapi rakyat Sabah selaras dengan semangat pembentukan Malaysia. Pengerusi Majlis Pimpinan Keadilan Sabah Datuk Mustafa Sakmut berkata, pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 menjadi teras kepada usaha kerajaan memastikan hak dan tanggungjawab negeri dikembalikan secara berperingkat. Jawatan kuasa yang telah dibentuk dan mesyuarat-mesyuarat yang telah diadakan telah membuat keputusan-keputusan penting untuk melaksanakan MA 63. Jadi itu sebenarnya dia punya sentral, selain kita akan menangani isu-isu kos sara hidup, kemiskinan dan yang paling penting pendidikan. Datuk Mustafa berkata demikian selepas menghadiri program Jelajah Harapan Orang Sabah di Tenom. Beliau turut memaklumkan Manifesto Parti Keadilan Rakyat PKR kini di peringkat akhir penyediaan dan akan berpaksikan kepada kemampuan ekonomi negara bagi memastikan setiap janji yang dibuat dapat dilaksanakan secara realistik. Menjelang PRU DUN Sabah ke-17, RTM akan menggerakkan liputan menyeluruh bermula pada hari penamaan calon pada 15 November sepanjang tempoh kempen sehingga hari pengundian pada 29 November. Ada 466 orang petugas kru yang kita tempatkan di pelbagai tempat untuk melaporkan. Jadi mereka ini perlu ada kekuatan fizikal, mental supaya dapat kata orang tu menjalankan tugas dan tanggungjawab melaporkan apa juga perkara di sama ada di pusat pengundian, di pusat pengiraan, di pusat operasi SPR. RTM juga mengadakan siaran khas dari Grandstand Pilihan Raya bagi membolehkan rakyat mengikuti keputusan rasmi PRU DUN Sabah ke-17. Hamzah ditemui pemberita selepas sesi perjumpaan khas bersama warga kerja RTM Sabah di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau menekankan kepentingan penyampaian program dan dasar kerajaan kepada rakyat sekaligus memastikan masyarakat memahami dan mendukung pelaksanaannya. Tingkatkan pendapatan, kurangkan kemiskinan. Itu matlamat utama projek penanaman nanas MD2 di Kampung Gana Kota Marudu diterajui Lembaga Industri Getah Sabah LIGS. Projek dilaksana di bawah Program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR, Inisiatif Usahawan Tani Intan, Kementerian Ekonomi. Butirannya bersama Jeneral Mahin dalam Aspirasi Bayu. Kita telah berjumpa dengan Kementerian Ekonomi pada tahun 2023 dan propose ataupun mencadangkan satu projek penanaman nanas MD2 di Kampung Gana. Dan alhamdulillah dengan kerjasama dan sokongan daripada Kementerian Ekonomi, kelulusan kita perolehi dalam kadar yang sangat segera. Varieti MD2 dipilih kerana ia nanas premium bernilai tinggi sesuai untuk penanaman berskala besar di iklim tropika Sabah. Anak benih diperoleh daripada Rompine Integrated Pineapple Industries Rompine mematuhi piawaian Jabatan Pertanian. 450 peserta tempatan terlibat terdiri peserta projek agropolitan Gana. Kita perlu bertanggungjawab. Apatah lagi kita mempunyai 8 daerah yang diklasifikasikan sebagai termiskin di Malaysia. Antaranya termasuk Kota Marudu. Jadi kita berharap dengan pendekatan-pendekatan begini, kita akan mampu mengurangkan
kadar kemiskinan kita di negeri Sabah satu. Tuaian pertama bermula hujung tahun lalu dituai secara berperingkat sehingga April 2026. Setakat ini nilai jualan mencecah 1.6 juta ringgit yang akan diagih sebagai dividen kepada peserta. Kita perlu mengambil kira kos-kos penyelenggaraan, kos untuk kita replanting. Selepas kita habis tuai, kita akan tanam semula. Ekspor ke Semenanjung telah dimulakan namun dihentikan sementara bagi memenuhi permintaan tempatan. Peserta turut menerima insentif harian bagi aktiviti penyelenggaraan ladang termasuk meracun, membaja dan mengawal penyakit. Kami ada buat perancangan untuk setiap hari untuk mengatur pekerja lah, menjalankan kerja seperti manual weeding, pembajaan, hormon dan pembukaan kawasan baru. Dulu daripada lembaga LIGS hanya kami peserta untuk yang panore. Sekarang ni ada sudah, jadi kami terpaksa ambil masa yang 2 lah. Untuk seminggu ini, dalam seminggu, dalam 2 hari di lembaga untuk menuri, 4 hari di sinilah. Sejak ada penanaman nanas ni, kita ada peluang lah untuk bekerja lebih dekat di dalam kampung sendiri. Saya di sini sebagai sensus kira penanaman nanas dalam satu blok. Dapat peluang pekerjaan yang dekat lah dari sini kampung. Lepas tu dapat pengalaman lah dalam bidang pertanian. Contohnya pembajaan, penanaman, harvest semua. Ternyata berbudi kepada tanah mampu membuahkan hasil yang lumayan. Semoga inisiatif seumpama terus diperluas kepada rakyat khususnya golongan kurang berkemampuan bagi menjana pendapatan mereka sekaligus menjana ekonomi negeri. Jenny Ramahin, RTM. Sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Baik, terima kasih Sabrina.